arahan berjenis operasi yang merujuk kepada add. Add ni arithmetic ke logical? So ada dua jenis arahan kan, satu arahan logik, satu arahan ataupun operasi aritmetik. So add ni logik ke ataupun arithmetic? Arithmetic. And dan not? Logik. Okay. So saya tekak. Okay. Dan lupa untuk saya ingatkan apabila bercakap tentang chapter 5 ni, jangan lupa model dalam chapter keempat, model von Neumann. Yang tu main peranan sebab dia menunjukkan komponen apa yang terlibat untuk setiap arahan tu. Mana chapter 4 ni? Chapter 4, okay. Ni saya recap balik sebab saya tahu you all dah berhenti 2 minggu, mungkin ada yang dah terlupa subjek saya. So tak apalah, saya tolong recall balik lah. So ni buat model von Neumann. Kena ingatlah ni dia ada 5 komponen, input, output of course kena ada. Kemudian contoh bagi input ni macam keyboard, mouse, scanner. Manakala output boleh seperti monitor, printer dan sebagainya. Dan di bahagian tengah ni dia ada 3 komponen, memory, processing unit dan control unit. Memory ni pula ada ada register MAR, memory address register dan memory data register. Kemudian dia ada CPU tengah-tengah ni, CPU ni pula di dalamnya ada arithmetic logic unit dan temporary register. Kemudian ada control unit, dalam control unit ni ada program counter, PC dan instruction register. Dan fungsi control unit ni adalah untuk mengawal ke semua komponen yang ada di atas ni, keempat-empat komponen ni. So that is why anak panah dia putus-putus. Manakala anak panah bersambung ni menunjukkan arah aliran data di mana data akan masuk ke dalam komputer melalui input, terpulanglah sama ada melalui keyboard ke, melalui mouse ke, melalui scanner ke, terpulang. Kemudian data tersebut akan ke memory untuk disimpan, kemudian dihantar ke CPU untuk diproses, kemudian dipulangkan kepada memory dan akhirnya dihantar ke output. Itu secara basic lah di chapter yang keempat. So ni kena ingat baru faham chapter 5. Okay, kemudian so chapter 5 ni sambungan pada chapter keempat. So add and then operate instruction ni dia melibatkan komponen CPU. Sebab dia operasi kan, dia operate. Dia operasi lah, dia melaksanakan add and then not. Data movement instruction ni okay, biasanya melibatkan memory lah, memory dan CPU Sebab data ni digerakkan daripada memory ke CPU ataupun sebaliknya lah. Ada banyak jenis, ada mode ni, ada mode LD, LDR, banyaklah kat sini. Kemudian ada arahan berjenis kawalan, so BR, JSR, jump, RTI, track. So dalam kelas kita bukan semua akan disentuh saya dah maklumkan sebelum ni. So boleh refer pada jadual ISA, tengok yang mana adalah yang mana kita akan sentuh. Contohnya seperti add, 2 add di atas ni, kemudian AND, 2 ada 2 AND kemudian BR, GMP, itu yang kita sentuh. JSR dan JSRR kita tak sentuh, 2 ni kita buang, tak tengok LD, LDI, LDR, LA kita sentuh, NOT kita sentuh RET, RTI yang ni tak sentuh RET dengan RTI tidak sentuh. Kemudian yang bawah ni semua ni kita sentuh, kecuali reserve lah, reserve ni kita tak pakai. So ni saya dah maklumkan 3 minggu yang lalu sebelum cuti hari tu. So panjang satu arahan 16 bit. Of course lah 16, kalau tengok IC table ni memang daripada 1 sampai, daripada kosong daripada 0 sampai 15. So ada 16 bit semuanya. Dan apa lagi? Okay, addressing mode tadi, yang tadilah alamat, kaedah pengalamatan data tu. Ada data berjenis non-memory addresses, dia tidak merujuk pada memory. Ini merujuk pada mode berjenis immediate dengan register. Satu lagi mode pengamatan yang merujuk pada memory. Okay, yang ni PC relative. PC relative ni contoh dia LD dan ST. Indirect ni contoh ni LDI dan STR. Base plus offset ni contohnya adalah LDR ataupun LDR STR. Okay, so kita dah sentuh tentang operate instruction tadi, add dan not. Kita dah tengok dia punya data flow diagram. Ni nama dia data flow diagram rajah aliran data. Data flow tu maksud dia aliran data data flow. Diagram is rajah. So ini rajah aliran data untuk operasi not,
Kalau awak tengok, ia hanya melibatkan CPU. Okay, kalau refer kepada model ataupun gambar rajah dalam chapter 4 tadi, model value man, okay, register file ni dia samalah dia punya fungsi dengan temp. Sama je, dua-dua tu benda yang sama. Register yang sama, temp ataupun register file. Cuma nama je berbeza. So ada 8 register file dalam ni, so ada 8 location. So location dalam temp ni boleh digunakan sebagai destination ataupun source lah. Okay, source ni maksudnya data daripada register file ataupun temp dihantar ke ALU untuk dinotkan. Kemudian hasil kepada note tu akan dipulangkan kembali ke temp. Ini hanya melibatkan operate instruction, tak melibatkan memory. Same goes to add dan end register. Kalau add dan end ni kita tahu kena ada dua lah operan. Mana boleh buat add guna satu operan. Kalau ingat lagi, operan tu adalah sumber bagi operasi. Contoh macam 1 tambah 2. Tambah tu adalah operasi. Ni semua orang tahu lah, operasi tambah, operasi tolak. Cuma yang awak mungkin tak faham adalah operan. Okay, operan tu adalah sumber bagi operasi. Kalau 1 tambah 2 tadi, 1 dan 2 tu operan. 1 dan 2 tu operan. So that is why kalau add dan end register, at least kena ada 2 operan lah. Operan yang pertama dalam register source 1, operan kedua dalam register source 2. Kalau nak tambah 2 nombor, nak tambahlah kandungan register source 1 dengan source 2 ni. Begitu juga dengan AND. Okay, kalau nak laksanakan operasi logic AND, kena gunakan 2 sumber lah. Dia kandungan untuk register pertama dan kandungan untuk register kedua. Okay, label jangan jangan risau sebab dalam nota ni dia guna DST dan SRC. Tetapi di dalam ISA table dia guna apa? Dia guna SR dan DR. SR dan DR. Maksudnya sama. So tak perlu risau. It brings the same meaning. So tak perlu risau. So 2 operasi dihantar ke ALU untuk diproses sama ada add ataupun end. Kemudian hasilnya dipulangkan kembali ke temp. So itulah source pertama, source kedua. Dan jangan lupa dia note kat bawah ni, source and destination could be the same register. Maksudnya kalau awak nak gunakan satu tempat sebagai source, satu tempat dan juga sebagai destination, tak ada masalah. Cuma betulkan, cuma make sure label tu betul. Katakan awak nak guna yang biru ni sebagai register file, mula-mula sebagai source, kemudian slashkan dia, slash and then destination. Maksudnya the same place digunakan sebagai source and the same place digunakan sebagai destination. So guna satu saja pun boleh. So anak panah ni maksudnya dipulangkan kembali ke sini lah. Kalau guna satu, kalau guna 2 macam dalam gambar rajah lah. Kalau guna 1, anak panah yang panjang ni kembali ke warna biru. Ataupun mungkin boleh gunakan yang warna hijau ni sebagai register. So source pun dekat warna hijau, destination pun dekat warna hijau. Tak ada masalah. Cuma make sure anak panah ni betul lah daripada hijau dan kembali kepada hijau. So kena make sure tu betul. Numbering pun make sure betul. Macam ni not mungkin tak ada masalah. Kalau add dan add register, macam ni ada masalah sebab source pertama dan source kedua ni dihantar ke ALU secara serentak. Macam mana saya tahu serentak? Sebab numbering dia 1. 1 ni maksudnya serentak. So that's why make sure numbering tu betul. Saya highlight ni sebab dalam exam ada soalan-soalan macam ni. Soalan tu ada, that's why saya highlight. Kemudian ni pula yang add dan end immediate berjenis immediate yang kedua, di mana satu operan berada dalam temp, manakala satu operan lagi berada dalam IR. Ingat lagi tak IR ni berada di komponen yang mana satu dalam model von Neumann? Input ke, output ke, RAM ke, CPU ataupun control unit? Control unit. Control unit. So kalau tadi dua-dua source dalam temp, tapi yang ni satu source daripada temp, satu source daripada control unit. Dan sun extension ni macam saya sebutkan sebelum ni, kalau nombor tu start dengan 1, kena buat second complement untuk dapatkan nilai sebenar. Kalau bermula dengan kosong, tak perlu buat apa-apa. Ni kita dah buat dalam latihan sebelum ni, dah tunjuk latihan dan sebagainya. Saya harap awak ingat balik lah. So ni data movement instruction pula. Yang tadi dah habis operate instruction dah habis, kemudian diteruskan dengan data movement instruction. So ada 3 jenis data movement instruction. PC relative, base plus offset dan indirect.
So kalau pakai PC relatif, inilah kaedah dia bagaimana data dipindahkan daripada memori ke dalam TAM sebelum diproses oleh CPU lah. Sebagai contoh, PC relatif ni mula-mula kira alamat nak kira macam mana? Okay, nilai PC ni alamat semasa ditambahkan dengan nilai IR bit 0 hingga 8. And again, kalau nombor tu bermula dengan 1, make sure buat second complement. Kalau bermula dengan 0, tak perlu. Kita tambahkan kedua-dua ni untuk dapat nilai yang baru, alamat yang baru. Alamat tu didaftarkan dalam memory address register. Selepas alamat tu didaftarkan, barulah boleh digunakan untuk cari lokasi dalam memory. Bila dah jumpa lokasi berdasarkan alamat tadi, kandungan bagi lokasi tu akan dikeluarkan dan didaftarkan dalam memory data register. Dan akhir sekali barulah data tersebut dihantar ke TAM sebelum diproses. So saya harap awak nampak dia punya continuity maksudnya ini proses nak load data daripada memory ke TAM. Kemudian daripada TAM bolehlah bersambung dengan tadi operate instruction tadi. Yang ni pula daripada TAM ke ALU. So dia boleh bergabung Boleh gabung LD, ni contohlah gabung LD, keluarkan data daripada RAM, masukkan ke dalam CPU, kemudian proseskan data tersebut sama ada guna AND, add ataupun NOT proses, kemudian kembalikan balik ke RAM. Kalau nak kembalikan balik ke RAM, nanti kita tengok macam mana kaedah untuk simpan balik data ke dalam RAM. So tadi kita dah belajar tentang load, kemudian tentang store. Store ni cara untuk simpan. Ni PC relatif juga, dia sepasang kalau awak guna load untuk ambil data daripada memory, guna store juga untuk simpan data ke memory. Jadi sama juga kira alamat dulu. Cuma beza ni kali ni yang synchronize ni, yang selari ni, berlaku serentak ni adalah kira alamat dan register hasil operasi ke dalam MDR. Dia berlaku serentak satu-satu. Kemudian barulah alamat ni, alamat yang dikira oleh ALU tadi diregister dalam MAR. Dan the third step, alamat tersebut akan digunakan untuk cari lokasi dalam memory. Bila dah jumpa, barulah data yang telah didaftar tadi disimpan ke dalam memory. Itu proses nak simpan. Ini namanya proses. Kita belajar pasal proses sebenarnya. Proses untuk keluarkan data daripada memory dan dihantar ke TAM lah. Kemudian proses untuk menyimpan data daripada TAM ke memory. Itu je sebenarnya. Itu sahaja. Cuma ini kaedah yang pertama lah. Kaedah kedua, indirect. Indirect ni pun senang saja, nak keluarkan data daripada memory, kira alamat dulu sama macam tadi. Register alamat, cari lokasi, bila dah jumpa lokasi, bawa keluar data daripada lokasi tersebut, registerkan dalam MDR. Cuma yang berbezanya kalau tadi daripada MDR, terus selepas didaftar dalam MDR, data tersebut dihantar ke TAM. Itu kalau LD. Tapi kalau LDI, lain sikit. Di mana alamat ataupun data yang telah dikeluarkan daripada memory dan didaftarkan dalam MDR tadi didaftarkan semula sebagai alamat. Alamat yang kedua. So ada dua kali lah kira alamat. Satu yang tadi PC campur IR, yang kedua daripada MDR. So daripada memory daripada memory. Kemudian alamat yang baru ni digunakan sekali lagi untuk cari lokasi. Bila dah jumpa lokasi yang baru, data tersebut akan dikeluarkan dan disalin ke dalam didaftar dalam MDR sebelum disimpan ke dalam TAM. Selesai satu proses mengambil data daripada memory dan dihantar ke CPU. CPU lah, CPU ataupun TAM lah, TAM dalam CPU. Kemudian kita ada store pun sama juga, mula kira alamat, register alamat dalam MAR, cari lokasi, jumpa lokasi, bawa keluar data, register dalam MDR, kemudian data yang sudah diregister dalam MDR tadi didaftarkan sekali lagi sebagai alamat yang kedua. Kemudian step yang kelima, hasil operasi didaftarkan dalam MDR, and the last step, alamat baru tadi digunakan untuk cari lokasi baru. Selepas lokasi baru telah ditemui, maka hasil operasi yang telah didaftar di dalam MDR tadi disimpan ke dalam memory. Awak hanya perlu tengok nombor saja. InsyaAllah kalau awak tengok nombor tu, awak fahamlah proses dia macam mana. So, dia pun sama juga, cuma beza dia
untuk kira alamat ni tadi PC campur IR untuk kira alamat, tapi LDR ni nak kira alamat dia daripada IR dengan base. Base ni berada dalam temp. Tu beza dia. Dia tak pakai PC dia pakai base. Base register nama dia. So macam biasa juga kira alamat, kemudian alamat didaftarkan dalam MAR. Alamat tersebut digunakan untuk cari lokasi, bila dah jumpa data dikeluarkan dan didaftarkan dalam MDR dan akhirnya dihantar ke temp. Sama juga macam load, ni semua sama, kita dah buat dah semua ni. Kemudian kita dah buat latihan ni juga, macam mana nak tulis komen, kita buat sama-sama. Kemudian ini untuk branch, branch ni kita dah tengok juga macam mana kalau ada operasi yang kena lompat macam ni, if Z go to XT 3000A, semua ni kita dah tengok dah. Track vector pun kita dah tengok macam mana nak convert track vector into machine language. Ni flowchart kita tengok lah. Ni macam ni kan. Dah tengok satu persatu. Ini untuk branch. Ini untuk apa entah 001 ni add tak silap saya. Dia pun untuk add. Semua ni kita dah tengok. Basically itulah chapter yang kelima. So hari ni kita baru nak masuk chapter yang keenam. Ada apa-apa nak tanya tak sebelum tu tentang chapter 5? Saya nak awak panas nak warm up engine sebelum masuk chapter yang ke-6. Ada apa-apa nak tanya tak? Okey, sir. Awak jangan pula diam je sebab nanti dekat-dekat nak exam baru nak tanya. Dah lambat Ni tengah saya ada dekat depan ni. Tanyalah puas-puas. Sementara kelas pun secara online kan. So taklah malu tengok muka saya kan. So boleh tanya soalan. So chapter yang ke-6. Boleh saya teruskan chapter ke-6? Boleh. Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Problem solving. Okay, problem solving ni tak payah tengok lah. Tak payah tengok. Okay, dia cuma cerita je. Okay, bila kita nak selesaikan satu masalah, dia ada satu teknik yang dinamakan sebagai systematic decomposition ataupun stepwise refinement. Dia dua nama. So apa itu systematic decomposition? Kalau dalam bahasa Malaysia, decomposition ni adalah penguraian sistematik, penguraian yang sistematik. Penguraian ni maksudnya kita pecah-pecahkan. Kita pecah-pecahkan masalah yang besar kepada masalah yang lebih kecil. Itu maksud decomposition. So contoh yang diberi di sini, nampaklah yang warna hijau ni contoh dia punya problem. Kemudian problem yang warna hijau ni dipecahkan ataupun decompose task into a few simpler subtasks. Decompose ni kind of process lah. Maksudnya pecahkan masalah besar tadi kepada subtask yang lebih kecil. Kemudian kalau subtask yang lebih kecil tadi boleh dipecahkan lagi kepada smaller subtask, buatlah tak jadi masalah. Yang penting awak tahu apa itu decomposition ataupun penguraian masalah. Okay, ini seterusnya 3 slide ni menunjukkan basic construct. Construct ni binaan asas. Kalau nak develop satu cara coding, kalau nak develop coding, dia ada 3 binaan asas yang biasa awak akan jumpa. Yang pertama, sequential. Sequential ni dia buat task one by one lah, level by level one by one. Subtask 1, subtask 2 sampai habis. Okay, untuk conditional pula, dia letakkan satu syarat dekat tengah-tengah. Syarat ni biasanya berbentuk diamond lah. Okay, kalau syarat ni dipenuhi, maksudnya 1 lah. Okay, true. Kalau syarat ni betul, maka dia akan buat subtask 1. Kalau syarat tu sebaliknya, bukan false ni maksudnya salah. False ni maksudnya pilihan kedua. Jangan confuse pula, true ni maksudnya betul, false maksudnya salah. Tidak. True ni maksudnya pilihan pertama, manakala false ni pilihan kedua. So 2 pilihan saja. Okay. Ini namanya ialah 2 lah nilai logik true ataupun false ataupun ya tidak pun boleh juga betul salah pun boleh. Jadi
ada test condition dekat tengah-tengah ni. Okay, kalau betul ataupun kalau memenuhi satu syarat, so dia akan buat subtask 1. Sebaliknya kalau ia memenuhi syarat yang lain, dia akan buat subtask 2. Begitulah seterusnya. Itu binaan ini ataupun framework ini dinamakan sebagai conditional ataupun bersyarat. Okay. Basic construct yang terakhir dikenali sebagai iteratif ataupun pengulangan. Pengulangan berlaku apabila test condition ini dipenuhi. Ataupun contoh macam, adakah anda lelaki? Awak jawab yes kan. Kalau yes, dia akan buatlah subtask untuk lelaki. Kemudian diulang balik. Dia tanya lagi, adakah anda lelaki? Yes. Dia akan buat subtask lagi. Kemudian tanya lagi, kalau adakah anda lelaki? Kalau salah sebab anda perempuan, maka dia akan keluar daripada gelung lah. So keluar daripada gelung, maka dia dah tak buat dah iterative operation dekat sini. So basically ada 3 jenis basic construct. Saya ulang semula, sequential, conditional ataupun iterative. Ada apa-apa soalan setakat ni? Soalan? Tak ada soalan. Wow, hebat. Bagus. Kalau ada soalan pun bagus juga. Okay. Kalau ada soalan pun bagus juga sebab nak buat clarification kan. Jadi contoh bagaimana tugasan yang besar ni, nama dia count and print the occurrence of a character in a file. Maksudnya katakan awak ada satu file, dalam file tu ada paragraf ada paragraf, dan tugas atau cara ni adalah untuk mengira bilangan huruf yang muncul dalam paragraf tersebut. Katakan ada satu paragraf keterangan, awak nak kira berapakah huruf A, contoh berapakah huruf A yang ada dalam paragraf tersebut. Itu maksud atau cara inilah. Okay, kemudian dia decompose, menguraikan task ini diuraikan kepada subtask yang lebih kecil, di mana the first subtask dia adalah dapatkan karakter apa yang nak dikira tu daripada keyboard. Maksudnya kena ada soalan lah. Komputer kena tanya ataupun coding itu kena tanya huruf apa yang anda hendak kira macam tu. So awak sebagai pengguna akan memasukkan huruf tersebut ke dalam komputer lah melalui keyboard. Kemudian ada cara akan check file yang ada paragraf tu dan carilah berapa banyak huruf A yang ada dalam paragraf tersebut. Kalau awak nak kira huruf A lah. Ini contoh je lah. Kemudian bila dah siap mengira, hasilnya akan dipaparkan pada skrin komputer. Ini maksud decomposition berjenis sequential. Sequential, berjujukan daripada atas ke bawah. Nama dia sequential. Kemudian conditional pula ada sejenis basic construct yang mengandungi condition. Sebagai contoh, ingat condition betul dia diamond. So kalau true ataupun condition dipenuhi, maka pergi ke sebelah kanan. Kalau condition tidak dipenuhi, pergi ke sebelah kiri. So based on penerimaan ataupun tidak diterima. Itu kegunaan conditional. Bukan betul salah tapi option. Option yang ada untuk menyelesaikan masalah. So gunalah conditional. Kalau nak gunakan iteratif pun boleh. Iteratif pun dia gunakan syarat juga. Dari tengah-tengah ni ada syarat diamond ni. Cuma beza dia more character to check, ada tak huruf-huruf lain lagi yang nak dikira. Untuk disemak. Kalau tiada, maksudnya false, dia akan keluarlah daripada gelung ni. Kalau ada, dia akan kira lagi huruf apa lagi yang ada selepas huruf yang terakhir tadi. Jika hurufnya sama, dia akan bertambah counter lah, pembilang tambah 1. Kalau huruf dia lain, dia tak kira lah. Sebagai contoh, nak kira huruf C dalam satu ayat yang berbunyi contoh saya suka kucing kan. So dia akan check satu-satu tu huruf tu. Dia akan check S, kemudian dia akan compare. Adakah S sama dengan K? Sebagai contohlah kalau kita nak kira K, kemunculan huruf K. Adakah S bersama dengan K? Tidak. Bila tidak, dia check pula yang A. Adakah A bersama dengan K? Tidak. Adakah Y bersama dengan K? Tidak. Adakah A bersama dengan K? Tidak. Itu baru saya. Belum suka kucing lagi. Sampailah dia jumpa suka, ada K dekat dalam tu. Bila K tu dikira, bermaksud ada lagi karakter yang hendak dikira selepas itu, dan jangan lupa tambahkan pointer. So pointer ni ada satu lagi cara lah.
yang akan digunakan untuk membilang berapa banyak huruf yang ada tu lah. Kena isytihar lah benda tu. But don't worry, actually this slide ni menunjukkan 3 jenis binaan atau cara je, basic construct which is siapa boleh ulang balik 3 jenis binaan atau cara tadi? Sequential, conditional and iterative. Yes, sequential, conditional, iterative. So saya harap awak tahulah bagaimana nak guna ketiga-tiga basic construct ini. Okay. So yang bawah ni sebenarnya kalau awak dah belajar tentang atur cara, awak faham lah kot Sebab dalam atur cara ni dia ada reserve word. Reserve word ni perkataan-perkataan tertentu yang memang awak tak boleh pakai untuk tujuan yang lain kecuali untuk basic construct. Sebagai contoh if G then do H. Ni maksudnya conditional lah. Maksudnya kalau G, ni conditional, then do H. So conditional . Kalau iterative, tengok ni, for each X do Y. So untuk setiap kali X dia akan Y. Jumpa X dia akan buat Y. Jumpa X dia buat Y. So ini iterative. Do Z until W pun iterative juga. So yang merah-merah ni, then if for each until ni, semuanya adalah reserve word. Kata-kataan yang memang dikhususkan untuk membuat basic construct berjenis sequential, conditional ataupun iterative. Okay. So, kita tengok dia punya gambar rajah. Macam mana condition, kalau macam sequential tak ada masalah sebab dia daripada ke atas ke bawah terus direct siap. Dia conditional dengan iterative ni apa beza dia? Kita akan tengok melalui gambar rajah ni. Katakan test condition ni warna merah. Kalau jawapan dia true ataupun ya ataupun memenuhi, dia akan pergi ke subtask 1 lah, warna hijau. Kalau jawapan dia tidak memenuhi, dia akan pergi ke subtask 2 dan di akhir nanti kedua-dua task ni dia akan berjumpa pada task yang berwarna kelabu. So kalau tengok dalam structure yang macam ni, struktur atau cara ni, biasanya condition ataupun syarat tu akan dijana dululah. Dia pakai syarat NZP, negatif, zero, positif, yang ada dalam atur cara sebelum ni yang kita dah buat satu persatu tu. Katakan kejap, if Z dipenuhi, ini branch 0000 ni branch. NZP tengah-tengah ni is Z bit depends on condition being tested. Kalau nak pakai nilai 0, maknanya kod dekat tanda soalan adalah 100 lah. Negatif, 0, positif. Kemudian PC offset to address C. Kalau syarat ni dipenuhi, dia pergi mana? Dia akan pergi ke C. Dia akan terus pergi C kat sini. Daripada sini pergi ke C. Bukan dipenuhi, maksudnya false lah. Kalau syarat dia false, dia terus pergi ke yang berwarna biru. Tapi kalau syarat dia true, dia akan pergi ke subtask yang berwarna hijau. Yang saya bercakap ni based on data flowchart yang sebelah kiri ni. Kalau tengok di situ, kalau syarat dia false, dia akan buat subtask warna biru. Kalau true, dia akan buat subtask warna hijau. So same goes here. Kalau di tengah-tengah ni dipenuhi, so ataupun true, dia akan buat yang hijau lah. Kalau tidak dipenuhi, dia akan buat yang biru. So itu untuk conditional. Kemudian selepas selesai subtask di warna hijau dilaksanakan, of course lah dia akan terus pergi ke kelabu. Dia tak akan buat yang warna cyan ni dah, warna blue ni. Jadi apa yang berlaku adalah satu-satu ni bermaksud semua syarat dipenuhi. Jika semua syarat dipenuhi, negatif, 0, positif, maka atur syarat tu akan terus pergi ke D. D warna biru, warna kelabu. Dia dah tak buat yang warna biru ni. Tu adik siapa tu? Ada orang tak dapat masuk. Kenapa tu? Ada masalah ke? Kan Tarubi tak masuk lagi. Seterusnya iteration. Iteration, kita tengok iteration macam mana rupa iteration ni. Apa beza antara iteration dengan conditional tadi? Conditional tadi syarat ni, syarat yang pertama ni berada dalam bahagian B. Maksudnya kedua-dua syarat ni berada dalam bahagian B. Subtask hijau ni. Tapi kalau iteration, satu syarat berada dalam bahagian A, satu syarat berada dalam bahagian C, bahagian B.
Bahagian B di mana kalau syarat dipenuhi, dia akan terus pergi ke subtask yang berwarna hijau. Kalau false ataupun tidak dipenuhi, dia akan pergi ke yang berwarna kelabu. So jangan confuse jangan confuse sebab maksud saya yang apa nama? Yang C ni akan dilaksanakan sekiranya tidak dipenuhi. Okey? Nampak ni PC offset to address C. So maknanya kalau tidak dipenuhi dia akan pergi kepada yang warna biru. Sama juga macam yang iteratif tadi, kalau tidak dipenuhi dia akan pergi ke warna kelabu. False warna kelabu. Tapi kalau dia dipenuhi, dia akan terus saja macam sequential biasa buat daripada merah ke hijau. Sama juga macam conditional tadi, kalau dipenuhi daripada merah terus ke hijau lah. Okay. Jadi awak kena ingat syarat dekat sini untuk membolehkan dia melompat, sini melompat jauh adalah sekiranya ia dipenuhi atau tidak dipenuhi. Tidak dipenuhi. Yang tu kena ingat Maksudnya tidak dipenuhi baru lompat Kalau dipenuhi dia buat yang subtask yang berada di bawahnya. Sama juga macam iteratif tadi Okay, itu untuk first condition code lah NZP. Okay, untuk NZP yang kedua yang bawah ni, kalau tidak dipenuhi dia akan pergi ke D lah. Kalau dipenuhi dia akan buat lepas satu tidak dipenuhi dia akan lompat. Tidak dipenuhi akan lompat. Kalau dipenuhi dia akan buat biru So selepas buat subtask 1, kalau tidak dipenuhi, selepas daripada diuji ni maka dia akan lompat terus ke warna kelabu lah. Kalau tidak dipenuhi sepatutnya tidak dipenuhi lah, sama macam C tadi tidak dipenuhi Sama juga macam iteration tadi. Iteration pula kalau tak dipenuhi dia akan pergi kepada A, dia patah balik. Tidak dipenuhi dia akan patah balik. Kalau dipenuhi dia akan pergi ke mana? Just condition. Tak dipenuhi patah balik. Dipenuhi dia keluar pergi ke next subtask. So saya harap awak tak confuse berkenaan dengan dipenuhi ataupun tidak dipenuhi nanti kita akan tengok sebab apa saya tekankan dekat sini, sebab kita tengok yang contoh chapter 5 tu contoh chapter 5 tadi, kita cari branch ataupun iteration. Apa kod untuk branch ataupun iteration, ingat tak? Apa dia opcode untuk branch ataupun iteration? Ni 0000. NZP PC offset 9. So kita cari dalam kod atau cara chapter 5 ni NZP branch 000 Kita tengok dia lompat tu bila syarat dipenuhi ke tidak dipenuhi. Kita tengok. Kat sini ada ni if Z If Z go to X3000A. Kat sini kalau tengok syarat dia memang Z pun. NZP. So jawapan dia memang Z. Memang Z. Maksudnya kalau Z baru dia akan lompat. Kan dah lain dia punya definasi tadi. Yang tadi kalau tak dipenuhi baru dia lompat. Kalau dipenuhi dia terus buat ke bawah. Itu maksud dia. Maksud sebenar branch ataupun iteratif ni. So di sini kalau Z dia akan pergi ke 3000A. Dia akan lompat. Maksudnya kalau dipenuhi. Yang ni pula ni. Yang ni kalau dipenuhi NZP, maksudnya dia tak kisahlah result sebelum dia negatif ke, ataupun zero ke, ataupun positif ke, dia akan terus patah balik ke 3004. So the problem now, contoh yang diberi ni menunjukkan kalau syarat dipenuhi. Tapi dalam gambar rajah chapter yang ke-6 tadi, dia hanya akan lompat sekiranya tidak dipenuhi. So, apa isu yang sebenarnya yang berlaku dekat sini? Siapa yang perasan lah?
Siapa yang boleh nampak? Dia macam kalau dia tak macam tak valid lah kalau dia boleh lompat. Sebenarnya tak valid. Kalau dia valid dia tak lompat. So sekarang tak valid kalau lompat tu. Dipenuhi ke tak dipenuhi? Macam ni tadi dalam conditional code ni, kalau dia dipenuhi kan, patutnya dipenuhi lah baru dia pergi kan, dia lompat kan. Ya. Apa dia? Penuh tu maksudnya jawapan sebelum tu, untuk kod sebelumnya, jawapan dia sama ada negatif, tak kisah, negatif ataupun zero ataupun positif, maksudnya dipenuhilah syarat tu. Jawapan dia sama ada salah satu tu, so dia akan penuhi, itu maksud penuh. Yang tu mungkin tak nampak sebab dia NZP ni maksudnya any kind of answer. Awak mungkin akan nampak kalau dia 010, bagi contoh 010 bermaksud Z, nilai dia Z, zero. So kalau jawapan sebelum tu zero, maka syarat tu dipenuhi lah. Bila dipenuhi baru dia buat, itu maksud saya. Kalau tak dipenuhi, itu maksudnya kalau jawapan sebelum dia positif katakan. So tak dipenuhi lah sebab syarat dia adalah kena NZP zero. Macam tu. Selagi tak dapat zero, selagi itulah tak dipenuhi. Faham tak untuk penuhi dengan tak dipenuhi ni? Faham. Sebab kata cara ni dia tengok jawapan untuk baris yang sebelumnya, jawapan yang paling dekat dengan dia, baru dia test. So isu dia sekarang itulah, kalau dalam gambar rajah tadi, kalau dipenuhi baru dia lompat. Nanti kita tengok ada perkataan yang saya jumpa dekat mana sebelum ni. Mana saya jumpa perkataan tu? Saya tak ingat kat mana saya jumpa. 5. Branch, kita tengok branch. Branch. Okay. Okay, if the set bit is specified, nampak? Maknanya kalau kita set 0, katakan NZP 0 kan? So jawapan sebelum tu katakan 0, the branch is taken. Maksudnya dia akan lompat lah. Dia akan lompat. Itu kalau syarat dipenuhi. NZP dia akan lompat. So sama dengan contoh yang kita tengok tadi. Contoh tadi, kalau jawapan dia mana tadi yang decrement ni. Tengok dia decrement kan nampak ni. Ini increment, ni decrement. Okay, yang ni dia bagi satu nilai dalam R2. So R2 ni dia akan melalui satu proses decrement. So dia akan kurang sampai dah dapat kosong ataupun bernilai negatif. So dia decrement kan R2 ni. Itu dia punya logik dia lah. Manakala increment ni pula, increment R1 ni disentiasa bertambah 1. R1 di sini, R1 tambah 1. Ni 1 0,000,001 ni 1. So dia akan berpusing atau berulang-ulang sehinggalah bertemu sehingga mana? Sehingga sebab go to X3 3004 ni akan naik ke atas. Whatever result here, decrement ni tak kisahlah positif ke, negatif ke, zero ke, dia tetap akan patah balik ke 3004 kemudian tambah 1. Jangan lupa tambah 1. Okay, kemudian dia akan buat lagi. So increment dia akan bertambah 1 lagi, decrement dia akan berkurang 1 lagi. Dia akan ulang lagi. So bila masa dia nak stop, dia hanya stop bila if Z. Maknanya walaupun dekat sini dia NZP, maksudnya apa-apa nilai sekalipun tak kisahlah, dia akan kembali ke atas. Tapi dekat atas ni dia check sekali lagi, kalau Z ni dipenuhi,
dia akan keluar daripada gelung yang ada di sini lah. Dia akan terus pergi 3000A. Dia akan terus keluar. Maksudnya syarat ni dipenuhi, dia akan menyebabkan atu cara ni patah balik ke belakang. Syarat ni pula kalau dipenuhi, dia akan menyebabkan atu cara ni berhenti melaksanakan gelung. Nampak tak benda tu? Siapa yang tak nampak? Ada tak yang tak nampak? Kalau tak nampak bagi tahu, jangan termenung kita dah 2 minggu tak ada kelas ni. Okey tak? Okey, sir. Okey, yang lain macam mana? Kalau ada soalan macam dia, boleh faham tak? Gelung tu macam mana? Jadi 2 syarat. Satu syarat dekat sini, syarat di sini akan menyebabkan gelung tu patah balik ke atas. So dia tak akan buat terus, dia tak buat 3009 terus ke 3000A. Dia tak buat macam tu dia kena patah ke belakang balik. Macam mana nak tahu dia patah ke belakang? Kena buat komen lah. Macam saya ajar sebelum cuti hari tu buat komen. Patah ke belakang balik, kemudian dia akan check di sini. Okay, kalau syarat ini dipenuhi, baru dia keluar daripada gelung. Kalau syarat tidak dipenuhi, dia akan buat balik baris yang di bawahnya. Syarat yang tidak dipenuhi akan dibuat balik baris-baris yang di bawah-bawah ni lah. Tu yang saya pelik tadi. Kalau ikutkan perkataan ni pun, mana tadi? Yang dia kata branch is taken tadi. Ni. Branch is taken if a specified condition is true. Maksudnya dipenuhi. Okay, baru dia akan lompat. Kalau tak branch tak akan dilakukan lah. So dia akan terus melaksanakan baris arahan yang berada di bawahnya. Okey, tapi kalau ikut rajah tadi, chapter 6 chapter 6 dia kata kalau yang ni pula okey mula-mula untuk iteratif untuk iteratif kita akan check. Kalau dipenuhi, dia akan lompat keluar daripada gelung, dia terus pergi pada yang kelabu. Kalau tidak dipenuhi, dia akan buat subtas hijau lah. Betul atau tidak? Betul. Betul ke? 2 orang je yang jawab. Yang lagi 26 orang macam mana? Kau mau faham ke tidak? Betul. Betul, sir. Faham So dia kalau true dia akan lompat. Kalau false, maksudnya true ni sepatutnya lah. Sepatutnya true tu dipenuhi lah. Maksudnya true true, betul, ya, yes tu semua yang positif lah. So kalau dipenuhi dia akan lompat. Kalau tidak dipenuhi dia akan buat yang warna hijau, betul? So bila sampai dekat bahagian A ni dia akan kembali sebab oleh kerana dia satu, so dia akan patah balik pada A. Dia akan test lagi dipenuhi ke tidak. Kalau tidak dipenuhi dia akan buat yang warna hijau. Kemudian dia akan test lagi yang A ni. Sebab A ni kan dia NZP. So dia akan A ni of course dia akan patah balik ke apa syarat untuk yang 111 ni memang of course akan menyebabkan ia kembali kepada A. Patah balik kepada A, dia check lagi syarat. Kalau dipenuhi syarat ni baru dia lompat pergi ke warna kelabu So yang hijau ni dia tak buat. Okey, itu maksud dia. Tapi dalam flow chart ni dia lompat kalau false. Kalau false bukan kalau true. Itu bezanya. Sepatutnya kalau true lah dia lompat kan, betul tak? Betul. Kita balik. Kan dia terbalik kan. Cuba tengok chapter 5 tadi apa dia cakap. Bisa ulang balik chapter 5 ni apa dia kata. Dia kata branch is taken if a specified condition is true. Nampak? Is true.
Maksudnya branch tu akan dilaksanakan kalau condition dia betul. Tapi dalam gambar rajah tadi, kalau condition betul, dia buat tak branch tu. Ni kalau Kan dia ada condition character betul, sendiri. dia buat tak branch? So dia ada lah. Apa dia? Apa pula? Bagian repetitif. Ada. Korang faham tak ni? Faham sir. Faham sir. So, jangan confuse. Sebab dalam flowchart ni, true dia tak lompat. Tapi dalam nota tadi, true dia lompat. Kalau dalam kes ni, awak nak guna true ke nak guna false baru dia lompat kat sini. Tu isu dia. So kalau ikut flowchart ni, false baru dia lompat pergi dekat next subtask. Dia tak buat hijau dah. Tapi dalam syarat tadi, kalau true baru dia lompat. So kena satu. Kita tengok conditional pula. Conditional, okay. Conditional ni pun branch juga. Sama lah sebenarnya branch. Dua-dua branch Kalau tengok dekat sini, dia 0000 sama. Dekat sini pun opcode dia 000 sama. Cuma beza dia kalau iteratif dia berpusing, kalau conditional dia terus keluar. So sekarang ni, kalau false, dia lompat. Kalau true, dia tak lompat. Sama juga macam flowchart yang tadi. Flowchart ni pun sama juga. Kalau false, dia lompat. Ni pun sama. Kalau false, dia lompat. Macam mana kita tahu dia lompat? Sebab daripada merah terus ke biru kan. Dia tak buat yang hijau. Maksudnya lompat lah. Kalau daripada merah pergi ke hijau, maksudnya dia tak lompat. Dia buat one by one lah. Merah, hijau, biru, kelabu. Itu by sequence. Kalau lompat, merah, biru, kelabu. Dia tak buat yang hijau. Tapi sekarang kalau true, dia buat yang hijau dulu. Kalau false, baru dia lompat. So, maksudnya di sini apa? Maksudnya apa? So, sekarang ni C ni nak lompat ni, kalau ikutkan flowchart ni, dia hanya lompat kalau false. False ni tidak dipenuhi, salah, negatif. Negative statement. So, kalau tidak dipenuhi, baru dia lompat. Kalau dipenuhi, dia akan sepatutnya buat yang warna hijau ni. Tapi sekarang macam mana kita nak tentukan sama ada syarat ni dipenuhi atau tidak supaya dia lompat? Yang mana awak nak ikut? Yang mana salah sebenarnya? Gambar rajah yang 4 segi ni ke ataupun flowchart ni? Ni open discussion saya nak bagi awak reasoning. Maksudnya gambar aja. Dua-dua betul kalau orang tu faham lah. Maksud saya faham awak kata dua-dua betul tu sebab actually dia tak beri apa-apa impact pun sebenarnya. Tapi kalau nak kita pegang pada satu prinsip, nak buat macam mana? Dia lompat tu sebab false ke sebab true? Test condition. Okay, test condition, lepas tu dia tentukan sama true or false. So kalau true, dia pergi kepada sub 1. Tapi kalau false, dia akan lompat ke C terus, bukan kepada kod yang sebelum C tu. Okay, yang ni itu fahaman awak saya buka balik slide yang warna hijau tadi, slide yang kelima tadi. Yang ni, macam mana ni? Branch is taken if a specific condition is true. Branch is taken. Dia macam ada dua situasi. Branch is taken if a specific condition is true. So basically kita nak lompat bila syarat tu dipenuhi ke tidak? Secara asasnya.
Macam awak kan, awak letak satu syarat, okay, kalau katakan awak ada manage satu competition ataupun awak nak filter something kan. Kalau nak filter something untuk contohlah yang lelaki nak pilih perempuan sebagai bakal isteri kan. So awak nak syarat yang awak letak tu dipenuhi ke tidak dipenuhi baru awak pilih? Dipenuhi. Kan dipenuhi kan. So basically pada saya kalau true lah baru dia akan, maksudnya true dipenuhi lah baru dia akan taken, branch is taken. Sebab kalau false nak taken buat apa, sama lah macam contoh dalam kod ni tadi kalau tengok tadi macam ni kan, macam ni tadi kod tu cara banyak-banyak tadi, macam this one, macam ni kan, go to X, macam ni if Z go to 3000A. So maknanya kalau Z dipenuhi ke tidak dipenuhi baru dia lompat ke 3000A. Kalau Z dipenuhi. Kalau Z dipenuhi. Kan, kod dia yang ni 010 nampak. Maksudnya kalau lah result sebelum tu 0, kan, kalau result dia 0, dia akan pergi ke 3000A. Maksudnya dipenuhilah kalau 0. Kalau tidak 0, maksudnya tidak dipenuhi, dia akan pergi mana lepas 3004? 3005. Dia akan buat 3005. Sebab tidak dipenuhi. Itu pandangan saya lah. Jadi pada saya, yang ayat ni betul lah tadi yang the branch is taken if the condition is true tadi. Specified condition is true. Dalam chapter 6 tadi yang betul saya rasa adalah yang gambar raja sebelah kiri ni. Ni pada saya lah. So maknanya dalam flowchart ni false ni sebelah yang hijau, true ni sebelah yang biru. Betul tak? Betul. Betul. Itu secara basicnya lah sebab kita based on statement yang dia beri sebelum ni. Kepada siapa yang dah mahir, macam saya sebut tadi lah, true dan false ni tak membawa apa-apa maksud pun sebenarnya. Dia cuma bagi tahu ada pilihan ke kanan dan pilihan ke kiri. So pilihan ke kiri dan ke kanan. So ke kiri ni dibuat kalau sesuatu condition tu dipenuhi. Kanan ni pula buat kalau tidak dipenuhi. Macam tu je sebenarnya. Tadi isu pun cuma bezanya saya tengok confused bila tengok slide ni. So bila saya tegur part ni, so saya harap awak clear lah sebenarnya apa yang berlaku. Maksud saya syarat itu ataupun branch itu dilakukan sekiranya syarat dipenuhi ataupun true lah. Boleh setakat ni? Nak panggil nama lah. Boleh. 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 Maksudnya Ya, boleh. Bila condition tu false, dia pergi ke atas satu Kalau false dia terus buat macam biasa. Okay. So sebab dia tidak melompat. Cu yang lompat Cu yang lompat. Sepatutnya true lah lompat. Kalau ikutkan ayat tadi, contoh berserta dengan gambar raja ni. Sekejap If false, if condition is false, continue to sub 1. If true, jump to sub 2.
Okay, sorry. Ada panggilan daripada hospital. So, ada apa-apa soalan setakat ni? Tadi Naufal okey tak? Yang belah kiri ni, catale ni. Kalau nak mudah tukarlah. Kalau siapa yang faham true dan false ni tak membawa apa-apa maksud, just nak beritahu dia adalah satu pilihan, yang tu tak ada masalah lah. Tapi untuk yang beginner macam you all ni, saya nasihatkan tukarlah. Okay. Yang lain, siapa lagi? Nurin Syamimi, Yes, sir. ada soalan tak? Tak ada. Sekarang ni saya faham. Satis Villain, Satis Villain, are you there? Mana dia pergi ni? Sharmila, are you there? Yes, sir. Vikneswari, are you there? Yes, sir. Ada apa-apa soalan? No, sir. Biskut raya dah buat? Deepavali biscuit dah buat Vikneswari? Oh, no, sir. Okay. Manshi, Mashni, Shales, Varen, okay. Mashni? Okay, sir. Okay, alright. Hon Yishuan? Okay, sir. Okay. Saya harap awak semua skor untuk final exam ya. Masing-masing dah tahu dah markah macam mana kan. Carry mark. So make sure you all focus lah untuk final exam. Okay. Luckily final exam you all dalam bentuk final assessment. So boleh buka buku dan sebagainya. So doakanlah biar final assessment tu secara online ya. Tak payahlah face to face. Kalau face to face siap hari bulan kena ada final exam. So payahlah sikit you all nak score saya suka kelas online ni sebab you all boleh score. Memanglah agak susah sebab kelas tu berlangsung secara online. Tapi dari segi assessment, ia jadi lebih mudah sebab dia tak ada exam. So senanglah nak score. So gunakanlah masa yang ada ni untuk dapatkan CGPA yang baik. Okay, kemudian seterusnya slide seterusnya menunjukkan contohlah bagaimana atu cara tu diuraikan atau decompose from the big problem statement into the smaller part. Kena ada start dengan stop lah. Start dengan stop ni dalam bentuk oval macam ni Start dan stop dalam bentuk oval. Arahan biasa dalam bentuk square ataupun rectangle. Kemudian syarat dalam bentuk diamond dalam bentuk diamond. Itu kena ingat itu memang dah standard macam tu So this is how, and then the smaller subtask is decomposed ataupun was decomposed into the smaller subtask, lebih kecil dan untuk yang ini kita boleh nampak dia ada iteration dekat sini. Kemudian daripada yang dah decompose just now, decompose sekali lagi supaya menjadi lebih kecil masalah itu. Kemudian yang masalah yang lebih kecil tadi ditukar dalam bentuk formula. Tengok ni, dia tukar dalam bentuk formula dan register So this is the process how the big problem statement was decomposed into the smaller one step by step. Ini bukanlah satu kemestian ataupun mesti buat macam ni, tidak. Ini cuba cadangan So kalau ada soalan diberi, masalah dalam bentuk ayat, so you all kena pecahkanlah ayat itu kepada smaller subtask sampailah you all boleh create this kind of flowchart. So it's up to you. Ada setengah orang terus lompat daripada main daripada big problem here di sebelah kiri ni, dia terus lompat, terus dia buat macam ni pun boleh juga, tak ada masalah. Ikutlah kepakaran masing-masing bagaimana nak convert the big problem statement into the smaller subtask.
Okay. So bila dah dapat flowchart macam ni, barulah boleh di-convert ke dalam bentuk machine language. So saya dah ajar lah macam mana nak convert dia. Okay, sebagai contoh lah, saya beri contoh balik lah R2 equal to R2 campur 1, this one R2 equal to R2 plus 1. So this formula is operasi yang ada dalam ni adalah operasi add. So add, kalau you refer dalam ISA table, dia ada dua jenis. Satu add berjenis immediate, satu add berjenis register. So daripada soalan ni, agak-agak awak, ni add berjenis immediate ke add berjenis register? Hint dia ada di dalam ini. Add yang kedua sebab dia ada satu. Yes, add yang kedua sebab dia ada satu. Kalau add yang pertama, satu ni boleh digantikan dengan apa? Sifar. Apa dia? Sifar. Tadi Syuk kata kalau R yang kedua immediate sebab dia ada satu dekat sini. Jawapan tu betul. Betul. Cuma saya nak panjangkan lagi persoalan tu. Bagaimana nak bezakan add pertama dengan add kedua? Yang ni betul lah add kedua. Kalau add pertama macam mana bentuk soalan ni agak-agaknya? Dia tambah kosong. Kalau tambah kosong, add yang kedua. Pertama. Yelah, kalau add yang pertama, bagaimana bentuk soalan dia? R2 campur apa? Kalau add yang pertama. Ada 28 orang dalam ni, saya harap at least ada satu jawapan yang betul. Tambah R1. Tambah R1. Maksudnya register tambah register, betul tak? Kalau tengok pada IC table, add yang pertama, register, kandungan register tambah dengan kandungan register. So maknanya R tambah dengan R lah. Kandungan R tambah dengan kandungan R. Kalau add yang kedua, kandungan R tambah dengan satu nombor biasa. Satu nombor biasa ni kalau start dengan kosong, ingat kalau start dengan kosong tak ada masalah. Kalau start dengan satu, kena flip tambah satu. So maknanya add yang kedua lah, kandungan register tambah dengan satu nombor. Itu sebab justifikasi dia. So, kita dah tahu dah ini adalah add yang kedua. So, tengok add yang kedua, apa format dia? Format dia adalah 0001, kemudian ada 3 bit untuk DR, 3 bit untuk source pertama, kemudian ada 1, kemudian ada 5 bit untuk nombor biasa. Ini dia punya format ya. So, mari kita lihat tadi. Okay. So, 0001 mewakili opcode add. Kemudian DR, tempat untuk menyimpan dia, R berapa dekat sini? R? DR dia berapa dekat sini? R2. R2. So DR2 adalah 010 lah. R2 010 R2. Kemudian kita ada SR yang pertama. Source pertama adalah register yang keberapa dia pakai dekat sini? Register 2. Okay. Dia pakai register 2 sebagai source yang pertama. Jadi 010 adalah R2. Kemudian ada satu dekat tengah, bit yang kelima satu, jangan lupa. Sebab add yang kedua ni, bit kelima dia satu add yang kedua, bit kelima dia satu. Kemudian ada the rest 5 bits for immediate 5. So, 5 bit yang terakhir ni mewakili satu lah. Sebab ada satu dekat sini kan. So, satu adalah 00001. Kalau tambah 4, katakan R2 tambah 4. Kalau tambah 4 maknanya 00100. Itu kalau 4 lah. Kalau 5 tambah 5, 00101. Itu 5. Faham tak? Faham. Okay. So until now, okay, kalau semua orang faham lah. Kalau semua orang faham so awak dah boleh buat komen. Komen ni macam yang warna merah sebelah kod atau cara tu lah Comment ni merujuk kepada this one. Okay, this is comment. Ya, okay, awak dah boleh buat comment. At the same time, awak dah boleh buat kod atau cara. Tanpa awak sedar, kan? Awak dah boleh convert simbol-simbol macam ni
ke dalam kod atau cara bahasa mesin macam ni. Inilah kita punya tujuan kelas ni sebenarnya. Kalau awak boleh buat sampai peringkat ni, maknanya okey lah, sukses lah. Sukses lah, tak perlu risau. So ini the maximum part. Awak boleh convert ayat biasa kepada bentuk formula macam ni dan hujungnya awak boleh convert kepada bahasa mesin. Selesai. Okay. So 3.5 kita berhenti 3.5 kita berhenti rehat So seterusnya debugging. Okay. Debugging ni adalah satu proses untuk kita semak atau cara sekiranya atau cara kita tidak berfungsi. It doesn't work. Katakan awak dah buat atau cara, bila awak run tiba-tiba tak boleh nak berfungsi. So maknanya awak perlu buat satu proses nama dia debug. Debugging ataupun dalam bahasa Malaysianya adalah nyah ralat. Nyah tu buang nyah, buang, ralat. Ralat ni kesilapan. So nyah ralat. Ataupun debug debugging. So debugging ni kita ada 3 cara untuk debug lah. Mana dia Mana 3 cara untuk debug tadi? Ini 3 cara untuk debug. Untuk nyah ralat Yang pertama kita guna kaedah single stepping. Single stepping ni kita akan semak atau cara kita line by line. Ni execute one instruction at a time. Satu arahan dalam satu masa. Agak leceh tetapi berguna untuk membantu kita semak setiap baris kod atau cara itulah. Okay, breakpoint ni pula kita akan check bukan line by line dia akan check dan tell the simulator to stop executing when it reach a specific instruction. Maksudnya kita dah set dekat mana atau cara tu akan berhenti. Maksudnya kita run atau cara tu dan dia akan stop. Kan atau cara ada banyak baris. Kalau single stepping dia akan semak line by line satu bila dah sukses baru the next line, bila dah sukses that line dia akan move to the next line. Itu nak check secara single stepping. Kalau check secara breakpoint dia tak buat line by line, dia akan buat macam dia akan run sampai dia stop execute when it reach a specific instruction. So maknanya ada banyak line lah yang dia akan laksanakan. Dia akan stop bila kita set, okay sila stop pada arahan sekian-sekian. So dia akan stop lah. So bila dia stop tu apa dia buat? Dia akan check overall result at specific point in the program. So kelebihan dia, the advantage is lets you quickly execute sequence to get a high level overview of the execution behavior. So maknanya bila kita run tu lebih cepat lah. Lebih cepat dan kita boleh tengok secara rawak random apa yang berlaku. So quickly execute sequences that you believe are correct. So ini kelebihan dia lah. Kalau kita pilih kaedah breakpoint untuk semak bug ataupun ralat dalam atau cara Yang ketiga watch point Dan 3 cara saja, tak perlu banyak-banyak Ingat yang ni saja. Tell the simulator ni aplikasi lah. Aplikasi ni nama dia LC3. Saya ada upload LC3 dalam My Guru. Awak boleh download dan awak boleh main-main dengan application tu Mudah aja sebenarnya application tu, tak susah tak susah mana pun. Awak boleh main-main dengan atau cara application tu. Awak boleh guna kod atau cara yang ada dalam chapter 5 sebelum ni untuk awak import masuk dalam LC3 tu. Tak apa, kalau tak nak buat pun tak apa, tak ada masalah. Nanti kita akan buat sama-sama, cuma saya tak boleh tunjuk demo sebab saya pakai MacBook. Installer tu untuk Windows boleh. Okay. But never mind, kita akan tengok nanti. So watch point is one type of tracing the program to trace for the bug ataupun ralat. Kaedah dia bagaimana tell the application ataupun software to stop when a register ataupun lokasi memori berubah. Or when it equals to specific value. Kenapa kita pilih yang watch point untuk trace the program? Antara alasannya adalah kita nak tengok ralat tu berada dalam register ataupun memori. Macam ni tadi kan, macam ni ralat berada dalam kod arahan yang kita kod tadi 1010 tadi. Dalam bentuk sintaks banyak perkataan-perkataan yang mungkin awak baru first time dengar Okay, sintaks tu maksud dia format. Kan, format kena betul bila buat coding. Sebagai contoh, satu baris satu cara ada 16 bit. Kan, 16 bit. Kita tengok sebelum dalam ISA table pun 16 bit. Tiba-tiba tu cara awak ada 17 bit. Itu maksudnya ada
syntax error. So format tak betul. Format tak betul ni biasanya check guna single stepping, kaedah single stepping. Dia kaitan dengan memory ataupun register. Tapi kalau awak nak check sesuatu yang berkaitan memory ataupun register, awak kena guna kaedah watch point. Jadi sebab kenapa kita buat pakai watch point. Ni useful when you don't know where or when the value is changed. Jadi sebab kenapa kita pakai watch point. Kalau nak pakai kalau nak help you to verify each step of your program, itu pakai single stepping. Kalau nak check quickly execute sequence that you believe are correct, pakai breakpoints. So 3 kaedah ataupun teknik of tracing the program in order to find out the bug. Nak cari bug ataupun ralat ataupun error. Samalah tu maksud dia. Kadang-kadang awak jumpa bug, debugging bug ataupun kumbang, bug, BUG. Kadang orang guna ralat ataupun error. Sama je maksud dia, tak ada perbezaan. So itu kaedah untuk tracing the program to find out the bug. Kemudian ada 3 jenis bug. Sekarang ni semua main 3. Tadi 3 basic construct. Kemudian 3 tracing, kaedah penjejakan atau cara. Tracing ni in bahasa is penjejakan, kita jejak one by one. And now we have 3 type of error ataupun ralat ataupun bug. Sama maksudnya, error pun betul, ralat pun betul, bug pun betul. So syntax error merujuk kepada typing error. Maksudnya awak type tu salah. Macam tadilah 15 bit awak type jadi 6 bit. 16 bit awak type jadi 17 bit. Ataupun opcode awak letak opcode yang salah, opcode yang tak wujud. Sebagai contoh 0543, katakanlah awak pakai opcode 0111, tak wujud kan. Kalau tak wujud tu maksudnya syntax error lah. Syntax error ni not usually an issue with a machine language. Because tapi dia masalah dari segi coding tu. Masa programmer nak type satu cara tu, dia tersalah type. Tu syntax error. Ini bug yang pertama lah, bug ataupun error ataupun ralat yang pertama. Ralat yang kedua pula nama dia logic error. Logic ni awak punya tu cara dah sah, tak ada masalah. Tetapi result dia salah. Sebagai contoh, kalau syntax error ni tadi, syntax error, bila awak run, dia akan tersangkut tau. Dia akan tersangkut sebab satu cara awak type, awak salah menaip satu cara. So selagi awak tak repair satu cara tu, awak tak boleh dapat result, output daripada satu cara awak. So kalau syntax error ni, dia akan stop selagi awak tak repair, dia tak akan run sampai habis. Itu ciri syntax error. Kalau logic error, bila awak run satu cara awak, dia settle daripada A sampai Z, dia buat semua tak ada masalah, output pun keluar. Tetapi output dia salah. Sebagai contoh awak nak cetak awak punya transcript. Awak gunakan satu cara, komputer awak gunakan satu cara, dia akan keluarkanlah transcript cantik semua. Tapi masalah dia atas transcript tu salah. Sebagai contoh, bahasa Malaysia, katakan awak ambil bahasa Malaysia, awak dapat markah 88. Sepatutnya grade A lah. Tapi atas transcript awak dia tulis C. 88 dia tulis C. Dia bukan keluar A. Maksudnya apa? Maksudnya tak logik lah. Sepatutnya 88 tu A bukan C. So logic error ni lebih kepada penyalahgunaan formula. Awak salah tulis formula ke, atau awak salah setup. Sebagai contoh, sepatutnya kalau markah 80 hingga 100, awak punya transcript print A. Tapi awak tersalah letak. Awak tulis itu print C. Print C. So maknanya tak logik. So itu merujuk pada logic error. So logic error ni bermaksud satu cara awak boleh run ataupun dilarikan dengan berjaya, tetapi menghasilkan output yang kurang tepat. Okay. Data error ni pula merujuk kepada bug ataupun ralat yang berlaku akibat input data yang berbeza daripada apa yang diharapkan. Sebagai contoh, sila masukkan nama. Okey, sistem minta awak masukkan nama tapi awak masukkan nombor metrik katakan. So data error lah, error yang data yang masukkan itu salah. So sistem tak boleh nak proses. Selagi awak tak masuk data yang sebenar, which is nama, alphabet, so sistem awak tak akan berfungsi sampai habis. Jadi di sini data error ni biasanya disebabkan oleh manusia lah, kesilapan manusia memasukkan data. So sebab itu antara sebab lah mengapa data error ni berlaku. Jadi kesimpulannya tadi ada 3 kaedah untuk menjejak satu cara untuk dalam proses untuk mencari bug ataupun ralat.
Dan ralat yang ditemui pula mungkin terdiri daripada 3 jenis. Salah satulah, sama ada sintek ataupun logik ataupun data. So, ini contoh interface software yang bernama LC3 Simulator. Nanti awak boleh download daripada MyGuru, awak boleh install dalam komputer dan awak tengoklah benda ni. So first of all, ni dekat atas ni register R0, R1, R2, R3, R4 sampai R7 ni semua register. Yang X00 ni kandungan register dalam hexadesimal. Jangan lupa hexadesimal chapter 2. Yang 00 ni pula kandungan register dalam bentuk desimal. So dia akan tunjukkan pada awak apa yang terkandung dalam R0, R1, R2 sepanjang pelaksanaan atucara di bawah ni. So di atas ni dia akan tunjuklah kandungan bagi setiap register. Yang sini pula dia akan tunjuk kandungan yang ada dalam PC, alamat. Sebagai contoh PC di sini kenapa 3200? Sebab dekat sini 3200, nampak? Yang warna biru ni, alamat dia 3200. Sebab tu dalam PC ni 3200. Dalam hexadesimal. Baik, dalam desimal dia jadi 12800. Ni desimal. Jangan takutlah tengok nombor Ni desimal, ini hexa tu saja. Dalam IR, instructional register, tak ada apa-apa, kosong PSR ni tak payah tengok sebab kita tak sentuh. CC ni condition code. Condition code dia Z. Z Kalau tengok dekat sini, pada keadaan ini, Z dia adalah CC, condition code dia adalah Z lah. Nanti awak boleh run satu persatu, tengok bila sampai ke sini, sebab sini ada branch tau, 0000, 011, nampak? Awak akan tengok kandungan CC dia akan berubah. So, macam mana nak gerakkan garis biru ni ke bawah satu demi satu, awak boleh guna button yang ada kat atas ni. Button sini ada banyak button dekat sini, dia akan run sequence, nampak ni? Warna hijau ni, one by one, nampak dia tunjuk sini. Kalau yang ini, kalau awak tekan, dia akan terus lompat sampai bawah. Kalau awak tekan yang ni, dia akan buat daripada atas pergi ke tengah, pergi ke bawah. So awak boleh try semua ni, tak ada masalah. Cuma sekarang persoalannya adalah bagaimana awak nak type batu cara dalam ni tu masalah dia. Saya bagikan jawapan, tak ada masalah. So untuk interface yang di sebelah bawah ni, yang ni alamat ataupun PC dia sama macam chapter 5 tadi. Chapter 5 tadi awak tengok dia bermula dengan alamat. Ni semua alamat ni PC lah ni. Ni PC, ni kod atucara dalam bentuk bahasa mesin ataupun binary. Dia sama macam tadi juga. Selain tadi dia kata ini adalah PC, ini atucara dalam bentuk binary, ini atucara dalam bentuk hexa. Dia sama, nilai dia sama. Kalau tak percaya awak tengok ni kalau tak percayalah, di sini ada 16, so 4 bit equal to 1 digit hexa. Macam mana dapat 5 dekat sini? Sebab dia 0101, nampak? 0101 ada 5 Kemudian dia dapat 4. 4 ni adalah 0100, ni adalah 4. Kemudian A ni adalah 10, 1010. Kemudian 0 ni adalah 0000. So sama je nilai dia. So awak boleh tengok yang ini, kalau awak faham yang ni lah hexadesimal. Ataupun awak boleh tengok yang ni. Ini adalah dalam bahasa mesin. Kod dia sama. Manakala ini pula adalah kod dalam bahasa himpunan. Ini chapter ke-7 tak silap saya. Chapter ke-7 So dia membawa maksud yang sama. Kalau awak tahu buat ni, make sure awak tahu buat ni, tahu awak buat ni. Sama je Kita ambil satu contoh Contoh di sini, add R2, R2, R4. Macam mana nak buat kod atucara bahasa mesin 0101 guna kod atucara bahasa himpunan. Ni nama dia bahasa himpunan bahasa himpunan. Ni nama dia bahasa mesin. Add R2, R2, R4. First of all, ini add pertama ke add kedua? Semua R ni. Add pertama. Add pertama kan, sebab semua R kan. So add yang pertama, kalau awak tengok, dia bermula dengan 0001. Ni. 001, kemudian dia ada DR, SR, 000, SR2. Ni senang je So tengok balik tadi. Add 001, kemudian dia DR dia adalah R2, so 010. Kemudian SR1 dia pun R2, so 010. Kemudian dia ada 0, 0, 0. 3 kali 0 dekat tengah-tengah ni. Kat sini tadi, ni 3 kali 0, 0, 0, 0.
Kemudian dia ada SR2. So SR yang kedua dekat sini adalah R4 So 100. Nampak? So maknanya daripada sini kita boleh convert kepada sini dengan merujuk kepada IXA table. Daripada sini pun kita boleh convert kepada ini dengan merujuk kepada ISA table. So dalam exam tugas awak sama ada awak convert bahasa himpunan kepada bahasa mesin atau daripada bahasa mesin ke bahasa himpunan. So kena mahir lah. Awak kena mahir dua-dua. Mahir dua-dua So atur cara ni biasanya awak type dalam notepad Dalam notepad tu awak boleh type. Awak type lah sama ada awak type ini ataupun type ini terpulang. Nanti awak nampak ni ada file kat sini, dia akan ada import. Awak import lah file notepad awak tu masuk ke dalam ni. So dia akan runkan untuk awak lah. Cumanya kalau awak nak save file tu, kalau awak type dalam bentuk binary macam ni, okay, make sure awak simpan guna notepad awak tu, awak simpan guna nama save as, nama file apa-apa pun tak apalah. Kemudian .bin. .bin maksudnya file yang awak buat tu dalam bentuk binary. Tulis sikit type note sikit Kalau awak type guna notepad atau cara dalam bentuk macam ni, awak nak save dia guna nama macam biasa tapi .asm. .asm So make sure kalau type macam ni .asm, kalau type guna binary .bin. Baru awak save, kemudian awak import lah masuk. File, open, import macam biasalah. So dia akan masuk dalam ni. Lepas dah import masuk, awak bolehlah tekan button-button yang ada di sini untuk lihat bagaimana simulator ni dia semak line by line. Satu cara ini Okay. Itu berkenaan dengan activity simulator. Just for practice lah. Dalam exam tak ada pun. Tapi awak boleh practice, awak boleh main-main dengan installer tu supaya awak familiar lah dengan ikut satu cara. Okay. So di belakang ni ada 1, 2, 3, 4. Lesson tak ada habis So 4 contoh yang ada di sini. Contoh ni agak susah lah. Saya tak suruh awak buat semua pun kalau boleh awak tengok yang contoh yang pertama pun dah cukup. Ni awak tengok macam mana dia berfungsi. Ke nak buat sama-sama? Buat sama-sama. Okey, kalau buat sama-sama kita stop sekejap. Alah, kesiannya suara. Okey, tak apa. Kita stop sekejap, ambil nafas. Saya pun nak pergi minum. Dalam 10 minit lagi kita on balik